Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan. Dunia sastera semakin mendapat tempat di hati khalayak umum masa kini. Peminat sastera semakin meluas, bermula daripada khalayak kanak-kanak sehinggalah ke peringkat dewasa. Sastera menjadi salah satu pilihan dalam kehidupan mereka. Perkara yang dibanggakan lagi ialah bidang kesasteraan turut menjadi bidang kerjaya yang dipandang serius. Sastera ini juga mempunyai banyak cabang dan pecahannya yang tersendiri. Malahan, satu daripada kategori sastera yang semakin mendapat perhatian ialah sastera remaja. Sastera remaja sering disasarkan untuk bacaan para remaja dari lingkungan 13 hingga 21 tahun. Baiklah, peluang kami mengambil novel remaja. Novel remaja ini mempunyai banyak tema. Antara temanya adalah percintaan, persahabatan, kekeluargaan, keagamaan, kemasyarakatan dan perjuangan. Bulan kami telah memilih novel yang bertajuk Kasih Ibu, karya Najib A.H. Di sini, dengan melihat tajuk novel ini iaitu Kasih Ibu, kita dapat tahu bahawa dalam novel ini mempunyai banyak moral-moral dan pengajaran yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Membaca novel ini secara tidak langsung dapat menerapkan pengajaran-pengajaran dalam novel ini dalam diri mereka. Jadi saya memilih ini kerana novel ini dapat membantu keperluan kami menjalankan tugasan ini dengan baik. Baiklah, saya akan teruskan kepada sinopsis tentang novel Kasih Ibu. Fendi yang merupakan seorang anak lelaki Puan Khadijah yang kehilangan ayah dan abang kandung pada 3 tahun lalu telah menyebabkan Fendi hilang ketentuan dalam kehidupannya. Fendi yang mendapat keputusan yang kurang memberangsangkan dalam SPM dan tidak mengendahkan nasihat ibunya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Fendi yang bekerja sebagai pelayan restoran mula terpengaruh dengan rakan-rakan sekerjanya dalam penglibatan lumba haram dan dadah. Fendi yang merupakan seorang anak yang taat dan patuh kepada ibunya telah berubah kerana menipu ibunya untuk menyembunyikan kegiatannya itu. Akhirnya, Fendi telah ditangkap oleh pihak berkuasa dan insaf di Pusat Pemulihan Akhlak. Selepas 2 tahun, Fendi keluar dan memohon ampun dari ibunya dan meminta untuk mengulangi peperiksaan SPM di sekolah swasta. Pada akhirnya, Fendi menjadi seorang yang hebat, berkerjaya dan anak yang taat akan ibunya. Fendi telah mengahwini seorang wanita dengan izin ibunya dan mereka hidup bahagia sebagai satu keluarga. Apakah itu kritikan sastra? Berdasarkan glosari istilah kesusastraan 1988, penjelasan terhadap kritik sebagai esei atau artikel yang menyorot secara kritis sesebuah seni. Kebiasaannya, sastera dengan tujuan menentukan sifat yang dimiliki dan mutunya menurut sesuatu ukuran tertentu yang telah ditetapkan atau sering digunakan. Kritik jauh lebih serius, adil dan bijaksana daripada ulasan. Sementara kritikan pula merupakan cabang pengajian yang berhubungan dengan hal-hal mendefinisi, mengelaskan, menghurai dan menilai karya kesusastraan. Jenis kritikan pertama ialah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud penyertaan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang merupanya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Terdapat beberapa kritikan sanjungan dalam novel yang telah kami kaji. Saya telah mengeluarkan 4 kritikan sanjungan yang telah membuatkan saya kagum dengan novel ini. Baiklah, yang pertama ialah anak yang menyayangi ibunya. Ketika itu, kedengaran di corong radio berkumandang lagu yang bertemakan kasih ibu. Fendi memang meminati lagu yang bertemakan seperti ini. Sambil memakai kasut, dia mengajuk suara penyanyi yang menendangkan lagu itu. Ibu, oh ibu, engkaulah ratu hatiku. Petikan ini menunjukkan betapa Fendi sayangkan ibunya sehingga kan lagu-lagu yang bertemakan kasih sayang seorang ibu, kasih sayang pada ibu telah menjadi kegemaran dalam hati Fendi. Yang kedua, rakan susah senang bersama. Baiklah, ini ialah petikan yang telah saya ambil. Kita kan kawan, mestilah aku akan tolong kau. Apa-apa yang jadi, aku tetap bersama kau, Fendi.
Lagipun kita berkawan dari kecil lagi. Teruk perangai aku jika sengaja tidak membantu kau, ujar Farid setelah mendengar rintihan masalah rakan baiknya itu. Baiklah, di sini menunjukkan adanya Farid iaitu rakan Fendi yang mana sanggup bersusah senang dengan Fendi. Walaupun kita sendiri tahu bahawa Farid ini pun mempunyai masalah keluarga. Seterusnya, berpandangan jauh dan mengutamakan ilmu. Kalau sudah bekerja tu, kerjalah dengan baik. Dapat duit simpanlah sedikit. Manalah tahu kalau suatu hari nanti kamu teringin nak belajar semula. Masa depan kamu akan lebih cerah sekiranya kamu banyak ilmu di dada, kata Puan Fatimah dengan nada memujuk. Dia memang berharap Fendi akan menyambung pelajarannya pada suatu hari nanti. Di sini kita melihat bahawa Puan Fatimah yang menginginkan Fendi sambung belajar untuk menjamin masa depan beliau. Baiklah, yang terakhir bagi kritikan sanjungan ialah tidak mengambil hak orang lain. Baiklah, petikannya, Fendi yang melihat wang berteraburan di tengah jalan dalam keadaan kesempitan kewangan, Fendi memungut wang tersebut dan melaporkan kepada pihak polis terhadap apa yang berlaku. Sungguh aku tak sangka aku jumpa wang sebanyak RM2,300 di tepian jalan. Lebih banyak dari gaji bulanan aku. Veteran hati Fendi. Walaupun Fendi mempunyai masalah kewangan ketika itu, tetapi Fendi tidak mengambil wang yang telah dijumpainya di tepi jalan. Jadi sini menunjukkan bahawa sikap Fendi yang sangat sangat ikhlas dan sangat tulus, yang mana tidak mengambil hak orang lain. Yang seterusnya ialah kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih bimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks dan menunjukkan kekurangannya. Kritikan teguran dalam novel yang telah kami kaji. Baiklah, yang pertama, sikap guru kurang prihatin. Cikgu Salmah inginkan semua anak muridnya pandai, khususnya dalam mata pelajaran yang diajarinya. Dia tidak suka anak murid yang diajarnya tidak pintar dalam mata pelajaran itu. Dia berasa malu kalau anak-anak muridnya tidak pintar dalam matematik. Baiklah, ini menunjukkan sikap Cikgu Salmah yang menginginkan anak-anak muridnya pintar dalam semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran beliau, tetapi beliau tidak kurang prihatin kepada mereka. Yang seterusnya ialah sikap degil. Baiklah, petikannya, Fendi yang turut menerima teguran pada pagi itu berasa lega apabila Cikgu Salmah berhenti berleter dan meneruskan pengajarannya. Baginya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, baiklah. Ini menunjukkan sikap Fendi yang degil, yang tidak mahu mengambil iktibar daripada teguran Cikgu Salmah. Yang mana apabila Cikgu Salmah memberikan teguran, dia hanyalah mengamalkan sikap masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kritikan teguran yang ketiga, sikap ibu bapa yang kurang peka terhadap perkembangan anak. Petikannya, dah dia malas belajar, apalah yang mak boleh buat? Cakap apa pun tiada gunanya. Puan Khadijah menerima sahaja apa yang diperoleh oleh anaknya Fendi. Baiklah, di sini sepatutnya ibu bapa perlulah membimbing anak-anak mereka supaya rajin untuk belajar dan sebagainya. Tetapi di sini menunjukkan Puan Khadijah ni terima sahaja apa yang keputusan yang diperoleh oleh anaknya. Yang seterusnya ialah mengharapkan balasan atas kebaikan yang dilakukan. Fendi merasa kecewa setelah membantu Cikgu Salmah mengangkat barangnya ke kenderaan. Buang masa aku je membantu Cikgu Salmah tu, Farid. Aku minta untuk luluskan aku saja ujian matematik pada ujian yang lepas. Okey, baiklah. Nampak di sini bahawa Fendi tidak ikhlas membantu Cikgu Salmah. Perkara ini ataupun sikap ini sangatlah tidak bagus kerana
Apabila menolong orang, kita perlulah ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Seterusnya, kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Kritikan saranan dalam novel yang saya kaji, yang pertama, pembawaan unsur keganasan. Seperti petikan yang saya ambil, ni cukup. Aku tidak mahu lagi melihat muka kau orang di sini. Jika aku nampak saja kau di sini, mungkin pecah muka kau nanti, kata Hadi dengan agak kasar kepada Fendi dan Farid. Di sini kita dapat lihat unsur keganasan di mana penggunaan kata-kata kasar. Jadi penggunaan kata-kata kasar ini tidak sesuai untuk golongan umur golongan remaja ini. Jadi di sini kita boleh memberi kritikan saranan bahawa kepada pengarang untuk tidak menggunakan kata-kata kasar dalam untuk dimasukkan dalam sesebuah karya. Jadi yang seterusnya ialah menghilangkan watak penting. Di sini dalam novel ini, pengarang menghilangkan watak penting terlalu awal. Contohnya Farid. Farid ni merupakan watak penting dalam karya novel ini. Kerana jika dilihat daripada petikan yang saya ambil, aku sudah tidak sanggup lagi dengan kegiatan ini. Aku rasa bersalah kepada arwah Farid. Selama ini aku mengendahkan nasihatnya, kata Fendi dengan kecewa. Tidak mengapa Fendi, aku beri kau masa untuk fikir dengan matang. Kami masih memerlukan engkau, lembut kata Adlan yang ingin memujuk Fendi untuk kekal dalam kelab motosikalnya. Di sini, jika kita lihat, kematian Farid ini telah membuat watak Fendi ini kurang bersemangat. Jadi ini membawa unsur-unsur negatif kepada dalam karya ini. Dan kematian watak Farid ini juga telah membuat banyak pembaca novel ini kecewa kerana Farid ini merupakan salah satu watak yang menjadi kunci kepada dalam karya ini. Kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan ini merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera. Pengkaji melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran cerita, motif, cedera, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi dalam karya berkaitan. Kerja-kerja pengkritik ini menggunakan ilmu dan teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Kritikan penganalisisan dalam novel yang saya kaji, yang pertama perubahan sifat pada watak Fendi. Watak Fendi ni mempunyai watak yang lain daripada yang lain. Watak Fendi ni bertukar-tukar sifat. Di sini mengatakan watak Fendi bertukar-tukar sifat kerana pada permulaan novel ini, Fendi ini merupakan anak yang taat kepada ibunya. Kemudian beliau menjadi anak yang menghargai ibunya. Di sini jika dilihat dengan watak Fendi bertukar daripada taat kepada menghargai ibunya, telah pun menjadi motif utama dalam penyampaian pengajaran oleh pengarang. Secara langsung telah mewujudkan pelbagai pemikiran yang timbul dalam kalangan pembaca. Yang seterusnya, watak perwatakan Farid. Farid yang merupakan rakan baik Fendi mempunyai watak yang berbentuk positif. Farid tidak jemu memberikan nasihat kepada Fendi. Selain itu, Farid ini juga setia kepada rakannya iaitu Fendi. Dan sekali Farid yang suka membantu orang lain dalam kesusahan. Di sini pengarang telah membuat watak Farid ini sebagai watak yang menjadi teladan kepada orang lain. Dan pengarang juga ingin menyampaikan motif yang baik supaya dijadikan contoh. Jadi watak Fendi ni, pengarang ingin membuat pembawaan watakan Fendi ni
dia dijadikan contoh dalam kepada kalangan pembaca. Seterusnya, kritikan pendekatan. Pendekatan merupakan satu proses mendekati suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan pertimbangan atau penilaian, pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan sosiologi, dan pendekatan archetype. Dan dalam pada itu juga, terdapat kritikan pendekatan dalam novel yang saya kaji, iaitu pendekatan moral. Contohnya, "Mak, maafkan Fendi, Mak. Fendi bersumpah tidak melakukan ini lagi." Janji Fendi kepada ibunya. "Ya, Fendi, Mak maafkan kamu. Sudah, jangan menangis. Kakak kamu menunggu di rumah. Dia masakkan makanan kegemaran kamu." Tambah Puan Khadijah lagi. Manakala pendekatan psikologi. Contohnya, Adlan yang begitu terasa dengan kata-kata yang dilontarkan Fendi itu terus menumbuk wajah Fendi. "Jadi, selama ini kau mahu salahkan aku atas pemanggilan Awah Farid? Kau melampau," kata Adlan dengan nada yang keras, tanda bantah dengan kata-kata Fendi tadi. Di samping itu juga terdapat kritikan penilaian dalam setiap aspek sastra. Contohnya, pengkritik yang melakukan kritikan penilaian melihat adakah sesebuah karya itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama, dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek, iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras, dan waktu karya dipaparkan. Pengkritik haruslah tidak berat sebelah, emosional, dan memihak. Di sini terdapat 3 kritikan penilaian dalam novel yang saya kaji. Yang pertama, kekuatan. Contohnya, kekuatan itu kaya dengan nilai murni dan pengajaran, mempunyai pelbagai watak yang memainkan peranan yang berbeza. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan mempunyai jalan cerita yang tergantung, tidak mencapai ekspektasi pembaca pada awal membaca. Dan yang terakhir iaitu keistimewaan. Contohnya, keistimewaan iaitu mempunyai jalan cerita yang menarik, menonjolkan peranan watak dan kuat, menerapkan tema persahabatan, kekeluargaan, perjuangan, dan keagamaan. Maka, itu sahaja daripada kami tentang novel yang kami kaji ini. Maka sekian daripada kami. Terima kasih.